Hai, Assalamualaikum. Saya Ashnudin. Dan saya Patch Mono. Kembali lagi kita dalam OBTV. Patch, sihat Patch ya? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Patch, kita ada dua story yang kita nak present dekat penonton di luar sana. Betul. Dan story yang pertama, video ni sangat viral. Viral. Saya pun tahu, viral. Wah, tahu juga tahu. Memang satu dunia tahu pasal video ni. Story yang kedua mengenai kisah percintaan dua orang ini, sepasang ini tapi jarak umur yang sangat jauh. Kalau korang nak tahu, kejap lagi. Jom kita layan OBTV. Okey Patch, untuk berita yang pertama mengenai satu video yang sangat viral dan trending di Twitter, Instagram dan Facebook. Senang cerita di semua social media platform lah. Betul, ia mengenai satu pemain bola sepak yang bernama Christian Eriksen dari Denmark yang ketikanya time tu dia main bola sepak kan, tumbang, jatuh, tak tahu kenapa. Sebab saya sendiri pun tengok juga video tu. Memang mengejutkan. Punca dia kenapa kita masih tak tahu. Tapi keadaan Eriksen tidak lama selepas itu dikatakan kembali stabil. Ia semua kerana tindakan Kapten Denmark dan juga kumpulan medik jurulatih yang datang terus pantas untuk membantu Christian Eriksen. Pantas mengambil tindakan. Betul. Kalau bayangkan kalau lambat macam mana mungkin perkara yang buruk akan terjadi, Patch. Betul. Benda-benda macam ni kita tak boleh nak jangka. Jadi kita kena act fast, kita kena bertindak segera. Dan apa yang lebih menyayat hati, Ash, kita boleh lihat semangat setia kawan dalam kumpulan dia sendiri, di mana dia memberi impak bila semua pemain-pemain bola yang lain berkumpul dan menjadi seolah human shield. Macam human shield, betul. Untuk mengelakkan daripada macam jurugambar, ambil gambar, rakan sedang bertarung nyawa ke kan. Betul. Jadi memang semangat setia kawan tu memang padu lah. Betul, Patch. Dan saya juga ada baca, Ash, salah satu faktor yang menyelamatkan Eriksen sendiri adalah kerana mereka cepat melakukan CPR. Betul. Jadi guys, CPR sangat penting. Kalau tak tahu, kena start ambil tahu. Betul, Patch. Sebab CPR. susulan insiden tersebut kan memang ramai yang berkongsi cara-cara melakukan CPR di Twitter. Barulah kita sedar bahawa pentingnya perkara-perkara macam tu kan. Benda yang rasa simple tapi benda itulah juga akan menyelamatkan nyawa seseorang. Betul. Setuju, Ash. Okey, Patch, berita yang seterusnya mengenai satu pasangan video di TikTok ni memang viral dekat London, dekat UK. Memang viral. Nak tanyalah sebelum tu. Nak tanya, Patch ni ada TikTok kan? Baru buat ni, bukan baru main. Tapi soalan ni macam ada elemen jangan lupa follow jangan lupa follow Patch Mono. Sempat promote. Influencer lah katakan. Alah saja je random time PKP dia tak ada benda nak buat kan. Jadi kita create lah satu akaun TikTok. Banyak konten menarik dekat sana. Oh ya ke? Awak selalu buat konten apa? Boleh tengoklah. Boleh tengok. Okey, cepat cakap pasal TikTok ni kenapa? Kenapa dengan pasangan ni? Okey, cakap pasal TikTok ni kan, ada satu pasangan ni telah mendapat pelbagai reaksi dari netizen, Patch. Reaksi yang negatif lah orang kata. Kenapa tu? Kenapa? Awak lah cerita. Saya beritahu sebab awak ada TikTok, saya tak ada. Tak baik macam tu, jahat Okey, nak tahu sebab apa? Sebab macam saya cakap awal tadi, sebab perbezaan umur mereka yang sangat ketara jauhnya. Betul. Seorang lelaki yang bernama Kuran, berumur 23 tahun. Okey? Dan pasangannya Cheryl, berumur ceteka atau lambat 60 tahun. Ini bermaksud perbezaan umur mereka dalam 37 tahun. 37 tahun, Patch. Wow, yes. 37 tahun. Believe it or not. Percayalah. I don't believe it, but I have to. You have to. We have to. Tapi ada juga komen setengah netizen yang macam saya katakan tadi, berkomenkan negatif. Adakah Quran ni dengan si Cheryl ni together sebabkan duit? Betul ke? Tak baik. Jahat mulut. Tak baik kan dah jodoh macam tu. Kan nak buat macam mana? Faham. Kan orang kata jodoh, ajal, maut semua tangan Tuhan. Jadi siapalah kita untuk menidakkan jodoh dia orang kan? Nampak defensif kat situ nampak defensif sebab benda-benda yang ketentuan ni kita tak boleh nak pertikaikan sangat. Betul. Macam Patch, kekasih umur berapa? Kantor ya? Jangan tanya kat sini. Maafkan saya. Next. Okey Dan, minggu lepas kita bercerita mengenai keadaan semasa di MAEPS. Betul. Sebab sekarang ni orang kata katil pun dah tak cukup nak tampung pesakit-pesakit COVID-19 ni. Betul, macam kita dengar yang minggu lepas, minggu sebelum tu. Memang katil sentiasa menjadi masalah lah. Betul, dan kali ni, minggu ni juga Dan, kita nak masih bercerita mengenai keadaan di MAEPS dan pesakit-pesakit di sana. Saya setuju sebab apa kita perlu sampaikan berita ni supaya rakyat Malaysia lebih berhati-hati dekat luar sana. Sentiasa beringat. Betul, sebab sekarang ni
ni nombor kes pun memang tak turun, Dan. Minggu ni kita nak bercerita pula mengenai satu video yang telah dikongsikan oleh individu bernama Yushards. Dia ni seorang ibu dan juga isteri lah. Di mana dia terpaksa berjauhan dengan anaknya yang bernama Iman dan juga suaminya sebab mereka didapati positif COVID-19. Betul-betul. Si ibu ada sempat merakam saat suami dan anaknya dijemput oleh pihak hospital, oleh ambulans lah. Betul. Sampai kat situ kesian Ash. Sebab apa? Sebab kita tengok adik Iman, adik Iman namanya dia. Adik Iman tu macam tak tahu apa-apa. Kenapa kena jemput dengan ambulans ni? Itulah Dan. Bukan itu saja, Dan. Bila dah sampai dekat MyApps tu, dia dah berjauhan dengan ibunya dan juga adiknya. Mestilah dia rindu, kan? Betul. Lepas tu bila dia video call, nampak muka ibunya, nampak muka adiknya, dia menangis. Betul lah. Bukan dia je. Lepas tu of course lah ibu dan juga adiknya muka sebab je. Alah, rindunya si Iman ni. Iman ni seorang yang ceria. So kalau orang yang berada di MyApps tu memang nampak Iman tu macam ni budak Iman ni. Semua orang kenal dia lah tu. Je kat situ. Sebab dia comel kan. Dia comel sebab rambut dia panjang. Orang kalau sekali tengok dia ni lelaki ke perempuan, tapi dia sebenarnya lelaki. Memang comel gitu. Comel. Jadi kita nak berdoakanlah untuk adik Iman dan ayahnya, semoga cepat sihat. Betul Ash? Betul, bukan diorang saja. Pesakit-pesakit di MyApps dan di mana-mana pusat kuarantin pun semoga mereka cepat sembuh. Betul. Okey, Dan, minggu lepas keputusan SPM dah keluar. Kalau awak tengok dekat Twitter, berderet diorang berkongsi saat-saat mereka mendapat keputusan SPM, Dan. Betul tu Ash. Yelah, sebab sekarang ni Ash, diorang hanya boleh cek result tu melalui online. Betul tak tu, macam kita dulu Ash. Kita dulu ingat tak macam mana ambil result SPM? Ingat. Cerita sikit, Dan. Saya memang malas nak cerita benda-benda macam ni. Bukan apa. Kenapa? Teruk sangat ke result tu? Tak, saya okey. Sebab benda ni sulit, tak boleh beritahu. Okey. Dia bukan apa. Kalau macam saya dulu, bila nak ambil result tu, berdebar-debar. Bila dapat result kat tangan tu, rasa macam jantung tu luruh. Luruh sebab apa tu? Luruh sebab itulah A-nya tak dijangka. Tak apa, Dan. Tak apa. Biarkan kenangan tinggal kenangan sebab kita sekarang ni dah berada di norma baru. Betul, saya setuju. Tapi kan Ash, saya gembira bila saya dapat tengok adik-adik yang ambil result SPM tu, dia boleh ambil result tu sambil bersama ibu bapa dia. Betul. Kalau saya lah di tempat mereka tu, kan. Saya rasa macam 50-50. Kenapa macam adakah saya akan menggembirakan diorang atau adakah saya akan mengecewakan diorang? Faham. Ada dua possibilities. Jadi itulah awak punya dilema lah. Dilema, betul. Tapi macam mana pun kita tahu ibu bapa pasti menyokong anak-anak mereka, kan. Betul. Kalau kena tu kenalah juga. Betul lah. Tapi bayangkan, Dan, momen bila berada tengok result tu, kan, bila tunggu dah dapat result yang cemerlang. Ayah dengan ibu ada di sisi. Memang priceless momen tu, Dan. Bagi yang kurang berpuas hati dengan keputusan SPM, jangan risau, itu bukan pengakhiran hidup anda. Okey, tapi bagi yang dah berjaya, puas hati, tahniah. Kita ucapkan, bab kata pepatah, usaha tangga kejayaan. Betul. Berita pertama yang kita nak kongsikan sekarang ni, seorang wanita, rumah dia telah pun dipecah masuk oleh pencuri. Apatah lagi, pencuri ni kalau dah pecah masuk, dia sepahkan habis semua rumah, isi rumah tu. Betul lah. Nak cari barang yang berharga. Yes, habis kerusi, meja, semua terbalik. Dan kita tengok pencuri ni dikatakan masuk ke dalam rumah melalui siling atas. Melalui siling atas tau. Macam mana tak tahulah dia buat macam mana, kan. Tak lama selepas tu pencuri dapat ditangkap kerana dibantu oleh jiran-jiran lah. Macam mana jiran-jiran tu tolong, korang kena tengoklah video dia macam mana. Tapi Patch, sebelum kita teruskanlah, nak tanyalah, kalau awak yang menghadapi situasi ni dekat kawasan rumah awak, rumah awak ke rumah jiran-jiran awak ke, apa yang awak akan buat? Saya akan report polis, confirm. Report polis senang. Betul. Report polis, biar polis datang tangkap pencuri tu, betul? Tangkap, risau Tapi wanita yang mana owner rumah ni, dia tak buat macam tu. Dia tak buat report. Maksudnya apa yang dia buat? Sebab dia kata dia faham keadaan sekarang. Yalah, keadaan sekarang keadaan susah, kan. Jadi banyak faktor orang sampai tergamak untuk melakukan benda macam tu. Jadi banyak juga yang susah. Jadi dia kata daripada menghukum, dia cuba menolong. Respect betul lah dengan akak ni. Akhirnya wanita itu mengupah lelaki tersebut untuk potong semak di belakang rumah. Yes. Siap bawakan minuman dan makanan sekali. Padahal rumah baru je kena pecah. Baru kena pecah. Tapi akak ni sangat saya gambarkan dia sebagai memahami dan baik lah. Sangat baik hati. Sebab kalau dia tengok video tu,
Dia kata, awak nak duit? Dia tanya, awak nak duit? Kalau awak nak duit, awak tebas ni semak-semak samun belakang ni. Maksudnya dia offer kan, dia memberi peluang pekerjaan pula untuk dia dapat duit secara halal. Betul. Dan itulah Dan, semoga kisah ni jadi pengajaran untuk kita semua. Betul. Sebab walau sesusah mana pun kita kena cari mata pencaharian yang halal lah. Betul. Itu yang paling penting. Kisah kita yang kedua masih lagi berkisarkan tentang rumah. Berkonsepkan rumah lagi? Masih isu rumah, tapi kali ini keadaannya agak sedikit berbeza. Okey, pasal apa tu? Individu bernama Khadijah berkongsi satu video di mana keadaan rumah dia apabila penyewa tinggalkan rumah dalam keadaan yang tidak terurus. Betul. Memang teruk keadaan rumah tu kita tengok, Patch. Ini kerana penyewa tersebut yang juga merupakan warga asing tidak berpuas hati apabila sewa rumah itu dinaikkan. Keluarga-warga asing itu dipercayai tidak berpuas hati dan merosakkan harta benda rumah, termasuklah memutuskan kabel, membiarkan lampu terpasang selama beberapa hari. Betul. Dan selain daripada meninggalkan rumah dalam keadaan yang kotor dan berterabur, macam orang kata apa tu? Tongkang pecah. Betul tu, Patch. Menurut Khadijah lagi ke semua penyewa lain sudah pun bersetuju untuk sign agreement yang telah pun disediakan. Tetapi keluarga ini dia susah sikit. Dia berkeras untuk sign kerana seakan-akan tidak setujulah dengan perubahan harga yang dibuat. Pemilik rumah iaitu bapa Khadijah kemudian membuat kata putus, meminta penyewa tersebut untuk berpindah keluar. Pada awal tahun ni lah. Mereka akhirnya keluar pada bulan April lalu sebelum kejadian yang kita jumpa ni lah. Dekat video tu lah. Macam betul, yang video tu lah. anda semua tengok dalam video. Dan kalau kita lihat juga dalam ruangan komen, ramai juga yang berkongsi mengalami masalah yang sama. Di mana diorang juga pernah ada situasi bekas penyewa rumah yang buat onar dekat rumah sebelum keluar daripada rumah. Dia macam nak balas dendam. Tapi nak balas dendam apa pun tak tahu. Sepatutnya bersyukurlah dah dapat rumah sewa. Harga pun murah lagi kan. Betul. Jadikan ini sebagai pengajaran untuk netizen dekat luar sana. Yes. Okey, itu sahaja Obi TV untuk kali ini. Untuk kalian yang nak mencari artikel-artikel menarik, korang boleh pergi ke www.ohbulan.com. Dan kalau suka tengok video Daniel, boleh ke YouTube Oh Bulan Official. Dah tengok tu, jangan lupa like, share, komen dan subscribe juga. Betul tu. Dan kita sekali lagi nak mengingatkan penonton dekat luar sana, Obi TV bersiaran setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Betul, pada jam 7.55 malam hanya di TV9. Saya Daniel Nawawi. Dan saya Patch Mono. Sampai jumpa lagi. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.